Khabar semua? Semua sihat? All okay guys? Semuanya okay So how's your studies going on in your school? Dah masuk sampai ke bab mana sekarang? Siapa dah masuk ke bab 3? Okay, dah belajar tentang pengangkutan darah. Okay, tak silap saya rasa minggu lepas saya bagi satu kerja. Okay, I just give you one simple work, a task to do. Still remember? Saya suruh you buat perbandingan antara sistem pengangkutan darah antara manusia, ikan dan juga amphibian. Ada buat tak? Okay, minggu lepas I just give you this one small assignment, ask you to find out. So sesiapa yang ada buat, okay, dengan sesiapa yang ada buat, I hope so you akan buat dalam bentuk jadual student Sebab ini merupakan satu soalan yang dia suka tanya di dalam exam. Okay, dia akan suruh kita buat perbandingan. Okay, contoh perbandingan student. Baiklah, saya pergi kepada ketiga-tiga jenis haiwan tersebut. Yang pertama student, tanpa melengahkan masa, kita tengok dekat manusia. Selepas manusia, kita tengok dekat amphibia dan juga ikan. Okay, manusia, amphibia dan juga ikan. Jika kamu tengok manusia, pernafasan dia menggunakan peparu. Tetapi amphibia, cara pernafasan dia tu ada dua. Satu kelas, cara pernafasan pertama dia tu dia menggunakan peparu. Yang kedua adalah dia menggunakan kulit yang lembap. Okey, salin Dia menggunakan kulit yang lembap. Okey, lebih kurang, ini bagi amphibia, bagi katak, lebih kurang 70% penukaran gas dia tu melibatkan kulit yang lembab. Hanya 30% sahaja melibatkan peparu. Ini adalah amphibia. Jika kita pergi kepada ikan menggunakan apa? Insang. Okay, in English we call gill. So ini merupakan 3 jenis perubahan ataupun 3 jenis perbezaan yang utama. Okey, sekarang kita dah tengok benda ni. Seterusnya kelas kita kena tengok bahagian jantung. Okey. Jika kamu masih ingat lagi kelas bahagian jantung ni ada bahagian atas dan bahagian bawah. Bahagian atas ni dikenali sebagai atrium, bahagian bawah ni dikenali sebagai ventricle. Apa yang student perlu tahu? Kamu perlu tahu berapakah atrium dan berapakah ventricle yang terdapat dalam tiga-tiga jenis organisma ni. Contoh yang paling senang, jika kamu ambil manusia ada 4 ruang, iaitu dia mempunyai 2 atrium dan juga dia mempunyai 2 ventricle. Okey, ini merupakan benda pertama yang kita perlu ingat. Okey, 2 atrium dan 2 ventricle. Jika you ambil amphibia, okey, amphibia ni beza sedikit. Jumlah chamber dia, jumlah ruang dia ada 3. Iaitu dia mempunyai 2 atrium. Okey, atrium dia tu ada 2. Tetapi dia hanya mempunyai 1 ventricle sahaja. Ingat, jumlah ventricle yang dia ada, jumlah ventricle bagi amphibia adalah 1 sahaja. Selain daripada itu student, kamu perlu ingat, bagi manusia, bagi manusia, sistem peredaran darah kita, iaitu darah masuk keluar jantung. Saya ulang lagi sekali, sistem peredaran darah bagi manusia, iaitu darah yang masuk keluar jantung ni, dia merupakan sistem peredaran darah yang lengkap. Okey, lebih senang dikenali sebagai, bagi manusia, dia dikenali sebagai sistem peredaran darah yang lengkap. Okey, kenapa saya sebut lengkap? Minggu lepas kita dah belajar dah. Sebelah kiri, dia kaya dengan darah yang beroksigen. Sebelah kanan, dia kurang oksigen. Kita panggil dia terdioksigen. Maka, darah yang kaya dengan oksigen dan darah yang kurang dengan oksigen ni, dia tidak akan bercampur. Dengar betul-betul. Darah yang kaya dengan oksigen
Dan darah yang kurang dengan oksigen ni, dia tidak akan campur. Pasal tu bagi manusia, dia lebih dikenali sebagai sistem peredaran darah ganda dua yang lengkap. Ingat, sistem peredaran darah ganda dua yang lengkap. Tetapi student, jika kamu tengok amfibia ni dia mempunyai jantung. Tetapi sistem peredaran darah dia tu tidak lengkap. Dia tak lengkap. Kenapa saya sebut tak lengkap? Sebab darah yang kaya dengan oksigen dan darah yang mempunyai kurang kepekatan oksigen, dia akan campur. Cikgu ulang lagi sekali, darah yang kaya dengan oksigen dan darah yang kurang kepekatan oksigen, dia akan campur. Dia akan campur di mana? Di bahagian ventricle. Oleh sebabkan itu student, dia menggunakan 70% okey, pertukaran gas dengan menggunakan kulit yang lembap. Kenapa tahu? Jika kamu tengok amphibian, di bahagian kulit dia tu dia mempunyai mucus. Okey, di bahagian kulit amphibian dia mempunyai mucus. Ni penting student dengar. Tetapi you tengok udara di sekeliling kita, kita ada oksigen. Di bawah kulit dia tu dia ada jaringan kapilari darah yang padat. Maka apa yang akan berlaku? Oksigen di sekeliling kita dia akan larut dengan mucus. Daripada mucus dia akan diserap masuk ke dalam kapilari darah dan dia akan mendapat bekalan oksigen. Pasal tu student, bagi amphibians kulit dia tu lembap. Dia ada sejenis bendali. In English we call some types of slimy. Dia sebenarnya adalah mucus. Okay, kulit dia tu dibasahi dengan mucus. So, lebih kurang 70% kadar pertukaran gas bagi amphibian adalah dia menggunakan kulit yang lembap. Lagi 30% sahaja dia menggunakan peparu. Okey, ini adalah bagi amphibian. Sekarang student, jom kita fokus dekat ikan. Bagi ikan macam mana kelas? Okey, jumlah ruang di dalam jantung ikan. Okey, jumlah ruang di dalam jantung ikan adalah 2. Apa yang 2-nya? Dia hanya mempunyai satu atrium dan mempunyai satu ventricle. Okey, dia hanya mempunyai satu atrium dan satu ventricle. Jadi kelas ingat perbandingan ini. Student, kamu mesti kena ingat perbandingan ni. Perbandingan antara 3 jenis organisma. Apa 3 jenis organisma? Manusia, amfibia dan juga ikan. Manusia dan amfibia, okey, dua-dua ada peparu. Tetapi ikan adalah sejenis organisma yang hidup di bahagian akuatik, di bahagian yang berair. Maka dia tidak perlu ada peparu. Kita menggunakan paru-paru untuk penukaran gas di udara sahaja. Tetapi bagi haiwan, contohnya ikan yang hidup di bahagian akuatik, dia hidup di kawasan yang berair, maka dia memerlukan insang. Dia tidak memerlukan paru-paru. Itulah perbezaan dia. Perbezaan antara insang dan juga perbezaan antara paru-paru. Okey, saya harap semuanya faham. So itulah perbezaan dia. Maksud insang pun saya dah bagi tahu dah. Apa tu insang? Hanya ada pada ikan saja. Kenapa? Sebab dia hidup di dalam air. Okey, ada student tanya soalan. Dalam air ada oksigen ke cikgu? Ya, ada. Macam mana? Oksigen dan juga karbon dioksida. Dengar student, ni saya jawab untuk semua. Gas oksigen dan juga gas karbon dioksida, dua-dua gas ni adalah larut dalam air. Okey? Dua-dua gas ni dilarut dalam air. Pasal tu kelas saya bagi contoh yang senang. Contohnya kamu mendidikkan air. Okey? You start to boil the water. Macam mana kamu tahu air tu mendidih? Very easy. When you see the bubble of gas, okey, kamu akan nampak the bubbles starts to produce. Bubble of gas tu adalah oksigen yang larut di dalam air. Okey? Bubble tu adalah oksigen yang larut dalam air. So dia bebas ke udara. So next student, ada yang tanya bagaimana dengan ikan paus? Ikan paus dia menggunakan paru-paru.
Pasal tu setiap kali dia perlu datang ke atas untuk menyingkirkan gas karbon dioksida dan dia akan menerima balik gas oksigen. Itulah perbezaan dia. Okey, saya harap semuanya faham setakat ni student. Boleh faham So ini perbezaan dia. So ingat, oksigen dan karbon dioksida, dua-dua gas ni boleh larut dalam air. I'm not talking about H2O. Ini adalah formula kimia air. I'm not talking about this. I'm talking about oxygen gas able to dilute in water. Dia akan dilute. So apabila kamu panaskan dia, kamu akan nampak bubble of gas coming out, right? Itu merupakan gas yang larut di dalam air. So selepas dia keluar, air itu dah tak ada gas lagi dah. Okey, boleh faham So cikgu dah bagi tahu, okey, maksud insang apa dan juga maksud paru-paru apa. Jadi kalau boleh kamu kena ingat, okey, kamu kena ingat perbandingan dan perbezaan antara ikan, amphibian dan juga manusia. Okey, manusia dan burung ni hampir sama. Okey, bagi manusia dan burung dia hampir sama. Contoh ikan, ada student tanya, ikan lumba-lumba ada peparu atau insang? Okey, dengar. Ikan lumba-lumba dan juga ikan paus. Dua-dua ikan ni adalah mamalia. Bermaksud dia berdarah panas. Maka dia hidup dengan menggunakan peparu. Pasal tu bagi ikan lumba-lumba, dolphin dengan ikan paus ni, dia tidak boleh pergi ke kawasan dalam sangat, okey? It cannot go to the deepest part of the sea. Tak, dia akan di tempat shallow je. Kenapa? Sebab setiap kali dia kena naik ke atas, dia kena buang gas karbon dioksida dan dia akan ambil balik gas oksigen. Okey? Saya harap kamu faham student. Jadi ingatlah benda ni. Okey. Dan minggu lepas student minggu lepas cikgu apa maksud akuatik? Maksud akuatik adalah air. So haiwan-haiwan yang hidup dekat kawasan air, contohnya ketam, lagi apa? Ikan, semua tu dikenali sebagai akuatik. Okey. Minggu lepas student cikgu dah cerita dan cikgu dah tunjuk gambar raja jantung manusia. Ada baca ke tak bahagian manusia student? Jantung manusia tu ada baca tak? Can I see the hands? Those who are read about human heart, ada baca ke tidak student? Okey, cikgu dah pesan awal-awal I ask you to read about human heart. Even minggu lepas pun saya dah tunjuk dekat sini. Saya lukis, saya tunjuk. Okey, ini merupakan jantung manusia. Mana satu ventricle, mana satu atria. Dekat mana darah masuk, dekat mana darah keluar. Okey, dari mana? Daripada jantung pergi ke seluruh badan. Daripada seluruh badan balik semula ke jantung, kemudian pergi balik ke paru-paru. Okey. Semua benda ini kita dah belajar minggu lepas. Maka saya harap kamu ingat benda itu lagi. Memang sangat-sangat penting. Jadi hari ini kita nak masuk ke bahagian apa? Hari ini kita nak masuk kepada bahagian fungsi dan struktur salur darah manusia. Okey, kita nak belajar tentang saluran darah manusia. Baik student, sebelum kita masuk ke bahagian itu, yang ni dah salin ke? Nak salin ke? Nak ambil screenshot ke? Boleh. Sudah sebab cikgu dah padam. Boleh padam student Okey, very good. Okey, jangan risau, nanti boleh tanya soalan. Sekarang dengar terlebih dahulu. Cikgu ajar terlebih dahulu, nanti cikgu bagi masa kamu boleh tanya soalan. Jadi ingat benda ni, soalan perbandingan merupakan suatu soalan yang biasa mereka suka tanya di dalam exam. Dia akan suruh kita buat perbandingan antara ikan, manusia dan juga amphibia. Okey, saya ulang lagi sekali. Dia akan suruh kita buat perbandingan antara ikan, manusia dan juga amphibia. Pastikan dah beli buku latihan dan pastikan kamu buat latihan dalam buku latihan tersebut. Okey, seterusnya student. Kita dah masuk dekat bahagian struktur dan fungsi salur darah manusia. Baik, kamu tengok sini. Apabila kita masuk dekat bahagian salur darah manusia,
salur darah manusia ini ada 3 student. Saya ulang lagi sekali. Salur darah manusia ada 3. Apa yang kamu perlu tahu? Benda pertama, kamu perlu tahu nama saluran tersebut. You're supposed to know their name. Yang kedua, bagaimanakah struktur salur darah tersebut ataupun lebih dikenali sebagai gambar raja. Okey, kamu perlu tahu gambar raja. Okey, how does it look like? Bagaimanakah bentuk salur darah tersebut? Dan yang ketiga adalah fungsi. The function. Ini merupakan 3 benda yang kamu perlu tahu. Cikgu ulang lagi sekali. Saluran darah manusia ini ada 3. Apa yang kamu perlu tahu student? Pertama, kamu perlu tahu nama dia. Kedua, kamu perlu tahu gambar raja dia. Sebab gambar raja ni digunakan untuk buat perbandingan. Soalan perbandingan ini memang suka tanya di dalam exam. Okay? And next adalah fungsi saluran darah tersebut. Setakat ini boleh faham student? Kalau faham, please leave your comment in the chat box. Let me see. Kalau faham, cakap faham. Kalau tak faham, okey, tanya soalan. Bahagian mana yang kamu tak faham? Okey, semua boleh faham Okey, bahagian mana tak faham boleh tanya student. Jangan cakap tak sahaja. Apa yang tak faham, bagi tahu kat saya. Pastikan jangan main handphone. Pastikan jangan cakap dengan siapa-siapa. Listen to what I'm saying over here. Then okay. Kalau tak, definitely cikgu takkan entertain. Okey. Semua ni yang faham. Hampir tengok, saya tengok dekat sini. Hampir semua ni yang tak faham. Okey. Ada seorang je kata tak faham. Saya pun tak tahu apa yang dia tak faham. Benda senang pun tak faham macam mana ni. Okey. Tengok dekat sini. Saluran darah ada 3 kelas. Kamu perlu tahu nama dia. Okey. Yang pertama, dengar betul-betul Yang pertama adalah arteri. Okey. Saluran darah pertama, nama dia adalah arteri. Saluran darah kedua, nama dia adalah vena. Dan saluran darah ketiga, nama dia adalah kapilari. Ini merupakan benda pertama yang kita perlu tahu. Kita perlu tahu nama dia. Arteri, vena dan kapilari. Okey, dah tahu nama. Okey, kita dah tahu nama. Seterusnya kelas, cikgu dah bagi tahu dekat sini. Gambar raja. Okey, you kena tahu lukisan dia. Bagaimanakah lukisan arteri? Tengok dekat sini. Arteri, you just do one circle like this. Lepas tu dekat tengah-tengah, just draw a small circle. This is how arteri look like. Okey, kamu nampak dekat sini, dia mempunyai otot yang tebal. Ni, write down over here. Arteri ni kelas dia mempunyai otot yang tebal. Manakala ni kawasan tengah-tengah ni, ini dikenali sebagai lumen. Lumen bagi arteri adalah dia mempunyai lumen yang sempit. Okey, lumen dia tu sangat-sangat sempit. Okey, ini merupakan otot dia. Dekat otot dia mempunyai lumen. Lumen dia tu sempit. Okey, write down over here. Lumen. Dan lumen dia tu sangat-sangat sempit. Dalam bahasa Inggeris, is known as a narrow. Apa maksud salur darah? Salur darah adalah suatu saluran seperti pipe di mana darah mengalir. Itulah salur darah. Okey. Seterusnya kelas, kita tengok dekat bahagian vena. Apa yang kita perhatikan dekat bahagian vena? Lukis sama seperti benda ni. 2 circle. Yang kedua, dekat bahagian dalam ni kelas, you make another circle like this. Dan you tengok saiz otot dia. Saiz otot dia adalah nipis. Okey? Dia mempunyai otot yang nipis. That is number 1. Number 2 student, you tengok saiz lumen dia. Dia mempunyai saiz lumen yang luas. Okey? Dia mempunyai saiz lumen yang luas. Dia memang akan suruh kita lukis benda ini. Okey.
Sekarang yang ketiganya student adalah kapilari. Okey, bagaimanakah bentuk ataupun gambar raja kapilari? Kamu just lukis begini sahaja. Just a circle. Lepas tu di tengah-tengah do like this. Lepas tu letak 2 dot. Dah habis. Inilah bentuk kapilari. Kapilari ni pun ada lumen. Tapi saiz lumen dia tu sebesar mana? Ingat. Saiz lumen dan ketebalan bagi kapilari adalah hanya setebal satu sel sahaja. Hanya setebal satu sel sahaja. Pastikan kamu tahu perbezaan antara tiga-tiga saluran darah ini, student. Pastikan kamu tahu. Okey, macam mana tiga-tiga saluran darah ini dia sambung? Tengok dekat sini, student. Darah yang kaya dengan oksigen akan masuki melalui arteri. Daripada arteri, dia akan dihantar kepada kapilari. Daripada kapilari, dia akan dihantar kepada vena. Dan apa yang berlaku dekat sini, dengar student, di dalam arteri, dia mempunyai kandungan oksigen yang tinggi. So, arteri merupakan suatu saluran darah yang membekalkan kandungan oksigen yang tinggi kepada semua sel kita. Dan dia akan hantar kepada siapa? Dia akan hantar kepada kapilari. Di sebelah kapilari kelas, kita mempunyai sel badan. Jadi, apa yang masuk ke dalam sel badan? Oksigen masuk ke dalam sel badan. Apa yang masuk ke dalam sel badan? Oksigen dia masuk ke dalam sel badan. Kemudian berlaku proses respirasi sel. Dan apakah bahan perkumuan respirasi sel? Karbon dioksida. Dan karbon dioksida ni akan diambil oleh siapa? Akan diambil oleh vena. Sebab dekat bahagian vena kamu akan nampak peratusan atau komposisi gas karbon dioksida lebih tinggi. Jadi ingat, daripada jantung, jantung akan pam darah. Darah yang keluar daripada jantung ni, dia mempunyai peratusan oksigen yang tinggi ataupun kepekatan oksigen yang tinggi. Dia akan pergi kepada seluruh badan. Dan seluruh badan kita ni dirangkumi oleh kapilari. Maka arteri akan bekalkan darah yang kaya kepada kapilari. Daripada kapilari, darah akan resap masuk ke dalam sel badan. Untuk proses apa? Ingat, proses respirasi sel. Cikgu dah ajar benda ni semasa bulan lepas. During the first 2 classes, cikgu dah ajar dah. Even I give you the very big diagram, then I show to you. Oksigen masuk, glukosa masuk, karbon dioksida keluar. Okey, cikgu dah ajar. Selepas dah berlaku proses respirasi, sel akan menghasilkan gas karbon dioksida dan dia akan dihantar kepada vena, daripada vena pergi balik kepada jantung dan disingkir keluar. Boleh faham setakat ini? Kalau dia tanya soalan, dia suruh kita lukis, inilah lukisan kamu. Ingat, ini merupakan gambar raja kapilari. I'm just giving an example. Ini merupakan gambar raja kapilari. Di sebelah kapilari kelas kita ada sel badan. Ini semua merupakan sel-sel badan kita. Sekarang, arteri akan membekalkan darah yang kaya dengan oksigen. Ini merupakan darah yang kaya dengan oksigen. Arteri bagi dekat siapa? Arteri bagi dekat kapilari. Ini merupakan kapilari. Sekarang, di dalam kapilari ada kandungan oksigen yang tinggi. Dia akan masuk ke dalam semua sel. Okey. Sekarang semua sel dah terima oksigen, akan berlaku suatu proses. Apakah nama proses tu? Proses respirasi sel. So, dia terima oksigen, dia terima glukosa, berlaku respirasi, lepas tu dia menghasilkan karbon dioksida. Semua karbon dioksida yang akan masuk balik ke dalam kapilari, so dia akan hantar kepada mana? Dia akan dihantar kepada vena. Boleh faham, student?
Saya tengok ramai yang boleh jawab sebelum, before I finish the sentence, you guys already give me the answer. That means you guys are very clever. Okay, that means you guys are very clever. I really salute some of you. Ada beberapa student. Sebelum saya habis lukis, sebelum saya habis tersebut, kamu dah bagi tahu dah nama-nama dia. Okay, boleh faham student? Setakat ni boleh faham? Boleh Tak ada masalah Semuanya okey student Kalau semuanya okey, pastikan okey. Cikgu bagi masa sikit. Nak salin ambil screenshot. Cepat. Okey, cepat student. Dah salin dan faham. Okay, I'm really happy to know that. Jadi kelas ingat, ini merupakan perbandingan dia. Nanti dia akan tanya soalan, dia akan tanya fungsi. Apakah fungsi arteri? Fungsi arteri adalah dia membawa darah. Dari mana? Dari jantung, dia akan bawa ke seluruh badan. Dan darah ni kaya dengan apa? Ingat arteri, ingat oksigen. Dia kaya dengan oksigen. Okey? Ingat arteri, ingat oksigen. Okey, dia kaya dengan oksigen. Okey, very good. Next, apabila kamu ingat vena, ingat dia kaya dengan apa? Karbon dioksida. Okey, it contain carbon dioxide. Sebab apa? Sebab proses respirasi dah berlaku. Ingat kapilari, ingat perkataan resapan. Ataupun lebih tepat dikenali sebagai resapan gas. Write it down. Okey, ingat kapilari, ingat resapan, atau lebih tepat dikenali sebagai resapan gas. Apakah itu resapan gas? Ni saya dah lukis dekat sini. Inilah maksud resapan. Maksud resapan adalah sejenis molekul yang bergerak daripada kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Dekat sini, dalam kapilari, dia mempunyai kepekatan oksigen yang tinggi. Maka dia akan gerak daripada kapilari masuk ke dalam sel. Pergerakan ni nama dia apa? Resapan. Ingat. Okey. Lepas dah berlaku proses respirasi, sel akan menghasilkan karbon dioksida. Dia akan resap masuk ke dalam mana? Ke dalam kapilari. Okey. Kemudian saiz lumen. Saiz lumen bagi arteri, saiz lumen yang sempit ataupun kecil. Kamu boleh tulis sempit dan kamu boleh tulis kecil. Bagaimana pula saiz lumen di dalam vena? Saiz lumen di dalam vena kamu boleh tulis luas, kamu boleh tulis besar. Okey. Bagaimana pula kapilari? Jawapan dia adalah hanya setebal satu sel sahaja. Okey? Hanya setebal satu sel sahaja. Ingat. Boleh faham setakat ni? Kenapa? Okey, dia akan tanya soalan. Kenapa otot bagi arteri ni sangat tebal? Disebabkan darah yang mengalir di dalam arteri ini, dia mengalir dalam suatu tekanan yang tinggi. Itulah jawapan dia. Kenapa? Sebab darah yang mengalir, okey? Sebab darah yang mengalir di dalam arteri, dia mengalir dengan satu tekanan yang tinggi. Jadi, untuk memastikan dia dapat tahan dan tak pecah, dia memerlukan dinding yang tebal. Tetapi bagi vena, tekanan darah tu rendah. Disebabkan oleh tekanan darah tu rendah, dia tidak memerlukan dinding yang tebal. So, dinding yang nipis sudah. Sama juga kapilari. Bila darah sampai ke dalam kapilari, tekanan itu menjadi sangat rendah. Okey. Ada seorang student tanya soalan. Nama dia adalah allegation. Ditanya, Sir, sistem peredaran darah ada dua jenis. Sir, sistemik dan pulmonari. Betul kan cikgu? Okey. Saya nak jawab soalan allegation. Sebelum saya jawab soalan dia, kelas, boleh tak saya padam apa yang saya tuliskan depan ni supaya saya boleh sambung? Can I erase this, student? Can, Okay, let me erase this. Ni saya nak jawab soalan allegation ini. Okay, alright.
Pastikan kelas, gambar raja kena ingat. Saya dah bagi tahu dah, nama gambar raja fungsi. Nanti dia akan tanya soalan untuk buat perbandingan. Okey, cikgu pandang yang ni. Okey, sekarang cikgu nak jawab soalan allegation. Okey, tengok sini. Kita ada peparu. Tengah-tengah ada jantung. Ini merupakan badan kita. Okey. Apa yang masuk? Oksigen masuk daripada peparu pergi ke jantung, daripada jantung ke badan. Semua bahagian kiri ini dia kaya dengan oksigen. Apabila kamu datang kepada bahagian kanan, daripada badan masuk kembali ke dalam jantung, daripada jantung peparu, daripada peparu dia keluar. Untuk jawab soalan allegation ni, dengar. Daripada peparu ke jantung dan jantung ke peparu, dia dikenali sebagai pulmonari ataupun lebih senang dikenali sebagai peredaran pulmonari. Ingat daripada paru-paru ke jantung, jantung ke paru-paru. Dia dikenali sebagai peredaran pulmonari. Tetapi daripada jantung ke seluruh badan dan dari seluruh badan balik ke jantung, dia dikenali sebagai peredaran sistemik. Ingat, soalan ini pun dia boleh tanya dekat exam. So very good allegation. Actually you help me to explain about this. Yang ini pun dia boleh tanya dalam exam. Jadi, saya masih harap you ingat lagi saluran-saluran darah yang terlibat. Daripada paru-paru ke jantung. Apakah nama saluran darah itu? Vena pulmonari. Okey, vena pulmonari. Satu-satunya vena yang mengangkut oksigen. Daripada jantung ke seluruh badan. Dia dikenali sebagai aorta. Aorta adalah sejenis arteri, student. Okey, aorta adalah sejenis arteri. Sekarang, daripada badan kembali ke jantung, dia dikenali sebagai vena cava. Nama pun vena cava, so dia merupakan sejenis vena. So next, okey, apa yang ditanya seterusnya? Jantung balik ke peparu, dia dikenali sebagai arteri pulmonari. Okey, ingat. Okey, apa ni? Sir, is this is sistem peredaran darah ganda 2, right? Yes. Ganda 2 lengkap bagi manusia. Kenapa saya kata ganda 2? Apa yang dimaksudkan dengan sistem peredaran darah ganda 2? Maksud sistem peredaran ganda 2 adalah salin. Maksud sistem peredaran ganda 2 adalah darah dia akan keluar dan masuk jantung sebanyak 2 kali. Tengok ni. Masuk kali pertama, keluar kali pertama. Masuk kali pertama, keluar. Masuk kali pertama, keluar kali pertama. Masuk kali kedua, keluar kali kedua. So dia masuk dan keluar sebanyak 2 kali. So what does it mean by pulmonary? Pulmonary means something to do with lungs and heart. That is what we call pulmonary. Okay, your heart and your lungs. Pulmonary means something to do with your respiration. Something to do with your gaseous exchange. That is what we call as a pulmonary. Saya harap saya dah dapat jawab soalan allegation. Okay, dan Monish tanya soalan dekat sini. Sir, this is sistem peredaran darah ganda 2, right? Yes. Apa maksud ganda 2?
darah keluar masuk jantung sebanyak 2 kali. Dan darah ini merupakan lengkap. Kenapa? Sebab dia tidak akan campur. Beroksigen dan kurang oksigen dia takkan campur. Boleh faham student Dan saya tengok ada seseorang student dia tanya balik soalan yang saya dah ajar. Ini menunjukkan bahawa they not paying attention. Guys, pay attention. Okay, you guys are asking a very easy questions. Okay, jangan tanya macam tu. Okay, next, very good allegation. Okay, very good, very good. Okay, we go to the next part. Sekarang kita tengok injak. Minggu lepas cikgu dah ajar dah injak. Dalam bahasa Melayu, injak. Dalam bahasa Inggeris, nama dia adalah valve. Cuba cerita sikit. Apakah kegunaan injak? What is the usage of the valve? Send me in the chat quickly, student. Aliran sehala, Arun Kumar. Very good. Lagi? Membenarkan peredaran darah. Membenarkan peredaran darah sehala. Okay, better you write down macam ni. Membenarkan peredaran darah sehala. Valve means injak. Yeah, what does it mean? Apa tugas dia? Okay, apa kegunaan dia? That is what I'm asking. Is it really used to mengempam darah? No, I don't think so. Memastikan darah mengalir dalam. Itulah jawapan yang tepat. Siapa bagi? Sadu Nisha nama dia. Memastikan darah mengalir dalam satu hala. Tulis. Itulah jawapan dia. Okay. Memastikan darah mengalir di dalam satu hala sahaja. Itulah jawapan yang paling tepat. Okay. That is the right answer, student. Itulah jawapan yang paling tepat. Okay. Very good. Bagi memastikan darah mengalir dalam satu hala sahaja. To ensure blood able to travel in one direction. Okay, dah habis benda tu Okay, next kita fokus apa yang diceritakan dekat sini. Bagi arteri dia tiada injak kecuali satu. Apa dia? If you look at arteri, okay, arteri tiada injak. Kenapa arteri ini tiada injak? Sebab darah yang mengalir di dalam arteri ini, dia mengalir dengan satu kelajuan yang tinggi. So there is no chance the blood to flow back. Kenapa? Sebab dia pump, dia memang mengalir dengan laju. So dia takkan undur balik. Tetapi terdapat satu arteri ini, dia ada injak. Apa nama arteri tersebut, student? Satu-satunya arteri yang mempunyai injak. Arteri pulmonari. Ini dia. Ini merupakan satu-satunya arteri yang mempunyai injak. Dari mana ke mana? Daripada jantung ke paru-paru. Ingat. Dia boleh tanya soalan ni. Ingat. Okey? Dia akan tanya, arteri ni ada injak ke tidak? Semua arteri tiada injak kecuali satu. Nama dia adalah arteri pulmonari. Okey? Ada injak. Okey, kedua. Apabila kamu datang kepada vena, hampir semua vena ada injak. Okey? Hampir semua vena ada injak. Kenapa vena ada injak? Cikgu dah cerita tadi. Sebab tekanan darah di dalam vena merupakan tekanan darah yang rendah. Okey? Tekanan darah di dalam vena, dia mempunyai tekanan darah yang rendah. Maka darah yang naik ke atas, okey, jika tekanan tu rendah, dia boleh turun. Dia boleh turun kembali. Kita tak nak benda ni berlaku. We don't want this thing to happen. That is the reason bagi vena, dia ada injak. So, dia boleh memastikan darah ni dia pergi sehala sahaja. Darah tidak akan masuk. Jadi, semua vena ada injak kecuali satu. Vena mana, kelas? Apakah nama vena tersebut? Hampir semua vena ada injak kecuali
Apa jawapan dia? Vena apa dia kelas? Vena pulmonari nama dia. This one. Okay. Dia tiada injak. Okay. Dia tiada injak. Tidak mempunyai sebarang jenis injak. Ingat student. Okay. I want you to remember this. Okay. Ingat. Dia tidak mempunyai injak. So what will happen? Apa yang akan berlaku adalah darah akan mengalir dengan laju. So darah tidak akan kembali kepada bahagian jantung ataupun bahagian paru lagi. Okey, sekali dia keluar, and that's it, dia keluar sahaja. Boleh faham student setakat ni? Okey, boleh faham Dan cikgu dah bagi tahu semua benda ni kamu memang kena ingat dan memang kamu kena faham betul-betul. Okey, pastikan kamu benar-benar faham apa yang berlaku dekat sini. Okay, you must remember what is happening over here. Pastikan kamu benar-benar faham student. Perbezaan. Maksud perbezaan adalah perbandingan. Okay, apa yang perbandingan yang berlaku dekat sini. Okay, ada yang kata boleh cikgu. Very good, very good. Okay, so setakat ni I'm opening the floor to questions. You have any question to ask, you can ask. Any questions, any doubt? You need me to clarify anything? Apa-apa ke student boleh tanya soalan. Ada ke? Injak bikuspid dengan trikuspid dia ada di dalam jantung. Injak itu pun sama juga. Injak bikuspid dan trikuspid pun dia sama juga. Dia nak mengelakkan darah itu backflow. Okey, dia tak nak darah tu backflow. So, apabila darah terima di bahagian atrium, dia akan pump darah masuk kepada bahagian ventricle. Kemudian ventricle akan pump, darah akan keluar. Dia tak nak darah tu masuk balik ke dalam atrium. Disebabkan itulah kita ada bikuspid dan trikuspid. Okey? Disebabkan itu kita ada bikuspid dan trikuspid. Okey. Ada soalan lagi student? Boleh Okey, boleh faham Okey. Sekarang kelas kita masuk dekat bahagian tekanan darah. Okey, ada seorang student, cikgu. So, what means septum? Very good question. Okay, Hemanat nama dia. Apakah dia maksudkan dengan septum? Tengok sini. Minggu lepas, cikgu lukis bahagian jantung seperti ini. Ada kan? Kemudian, you tengok. Septum merupakan bahagian tengah-tengah jantung. Ini merupakan septum. Okay? Septum merupakan bahagian tengah-tengah jantung. Septum ni merupakan sejenis otot. Cikgu ulang lagi sekali. Septum ini merupakan sejenis otot. Dan apakah kegunaan otot ini? Dia digunakan bagi mengelakkan darah yang kaya dengan oksigen dan darah yang kurang oksigen ini tercampur. Ini bahagian kiri jantung. Bahagian kiri ini dia mempunyai kandungan oksigen yang tinggi. Ini bahagian kanan jantung. Bahagian kanan ini dia mempunyai kandungan oksigen yang rendah. Maka darah di kiri dan kanan ini dia tidak boleh campur. Ini yang menunjukkan perubahan atau perbezaan antara manusia dengan amfibia. Bagi amfibia, dia tiada septum. Bagi manusia, dia ada septum. Pasal tu bagi manusia, dia dikenali sebagai sistem peredaran darah ganda 2 yang lengkap. Bagi amfibian, dia dikenali sebagai sistem peredaran darah ganda 2 tapi tak lengkap. Kenapa tak lengkap? Dia tiada septum. Apabila tiada septum, darah di sebelah kiri dan kanan, dia akan bercampur di bahagian ventricle. Ada faham Arun Kumar tanya soalan. Sorry teacher, out of topic. Can blood pressure, high blood pressure and low blood pressure related with artery and vein pressure? Okay, Arun Kumar, to answer your question, boleh. Contohnya Arun Kumar, jika you ambil artery, okay, I'm giving you answer. Jika you ambil artery, artery ini mempunyai saiz lumen yang kecil. Okay,
arteri dia mempunyai saiz lumen yang kecil. Jika kamu makan makanan yang mengandungi lemak dengan banyak, okay, like this one, I draw for you over here. Okay, ini merupakan arteri, dia mempunyai saiz lumen yang kecil. Jika kamu makan makanan yang mempunyai lemak yang banyak, saiz lumen ni akan menjadi lagi sempit. Kenapa? Sebab dekat sini ada pembentukan lemak. Maka, bayangkan apa yang berlaku kepada tekanan darah ini. Dia menjadi terlalu tinggi. Inilah dikenali sebagai high blood pressure. So, what will happen? Darah pun tak boleh keluar masuk disebabkan oleh tekanan yang tinggi. Otot arterinya akan pecah. Apabila pecah, orang tu akan mati disebabkan oleh heart attack. Terdapat satu penyakit. Nama penyakit itu adalah arteriosclerosis. Okay. Later just Google it. Tengok apa tu maksud arteriosclerosis. Okay, dia merupakan sejenis cardiovascular disease. Okay. Ni Hammond. Saya dah bagi tahu dah macam mana heart attack berlaku. Disebabkan oleh fat accumulation. Okay, lemak berketul di dalam bahagian arteri. So, apabila darah kita pump, dia nak pump keluar, dia tak boleh keluar, so dia akan pecah. Okey. Boleh faham Okey, seterusnya kita tengok tekanan darah. Dia kata dekat sini, maksud tekanan darah adalah tekanan yang dikenakan pada dinding salur darah disebabkan oleh sistem peredaran darah. Maksud tekanan darah ataupun dikenali sebagai blood pressure. Apa yang dikenali sebagai blood pressure? Tekanan yang dikenakan pada dinding saluran darah disebabkan oleh sistem peredaran darah. Okey, yang keduanya kelas tekanan darah manusia ni dia mempunyai dua jenis bacaan. Okey, tekanan darah manusia dia mempunyai dua jenis bacaan. Apakah nama dua jenis bacaan tersebut? Satu dikenali sebagai sistolik dan lagi satu dikenali sebagai diastolik. Can I erase these guys? Nak salin ke nak ambil screenshot ke quickly? Okay, because I want to proceed. Boleh saya boleh padam Okay. Setakat ni boleh faham? All okay? Ada masalah? Can understand Alright. Come, let me erase this one first. Okey. Tengok dekat sini. Okey. Tekanan darah ada dua. Kita dah masuk dekat bahagian tekanan darah manusia. Tekanan darah. Satu dikenali sebagai sistolik. Okey, kita panggil dia sebagai sistolik. Lagi satu student dia dikenali sebagai tekanan darah ni dikenali sebagai diastolik. Okey, kena ingat. Satu sistolik nama dia, lagi satu nama dia adalah diastolik. Okey. Apa itu sistolik? Apa tu diastolik? Maksud sistolik adalah angka atas. Okey. Kita panggil dia sebagai angka atas. Diastolik adalah angka bawah. Okey. Angka atas, angka bawah. Okey, apa yang berlaku dekat sini? Apabila kita masuk dekat sistolik, maksud dia adalah tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding arteri ketika darah ini berdenyut. Okey. Cikgu ulang lagi sekali. Tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding arteri pada bila? Apabila jantung berdenyut. Saya tulis dekat sini. Jantung berdenyut.
itulah dikenali sebagai sistolik. Cikgu ulang lagi sekali, dalam buku pun ada, cikgu ulang lagi sekali. Apa maksud sistolik? Sistolik adalah tekanan yang dikenakan pada dinding arteri. Okey, suatu tekanan darah yang kita kenakan dekat mana? Dekat bahagian dinding arteri. Kenapa arteri? Sebab dia yang membawa darah yang kaya dengan oksigen. Okey, so tekanan darah yang dikenakan pada dinding arteri ketika jantung kita ni berdenyut. Okey, berdenyut. Manakala the next one, diastolik ni apa maksud dia? Maksud diastolik adalah tekanan yang dikenakan pada dinding arteri juga, tetapi kali ini jantung kita rehat antara denyupan. Jantung rehat antara orang kata apa? Antara denyutan. Okey, salin. Okey, salin. Distolik adalah, ni student dah bagi tahu dah, Syarwini nama dia, Syarwini dah bagi tahu jawapan dia. Okey. Maksud diastolik adalah tekanan yang dikenakan pada dinding arteri ketika jantung ni berehat. Okey, rehat antara denyutan. Satu semasa denyutan sistolik, angka atas. Lagi satu distolik, iaitu angka bawah semasa jantung kita ni rehat. Okey, write it down. Tekanan darah yang kena kepada siapa kelas? Yang dikenakan kepada arteri. Kenapa arteri? Sebab dia yang membawa darah yang kaya dengan apa? Oksigen. Okey, saya harap semuanya faham setakat ni ya. Seterusnya kelas, kamu kena ingat berapakah tekanan darah yang normal? Dia akan tanya macam ni. So, tekanan darah yang normal bagi sistolik, okey, tekanan darah yang normal bagi sistolik adalah di antara 90. Ini kena ingat student. Memang you kena hafal pun, memang kena ingat. Di antara 90 hingga 120 mmHg. Kan kita ada satu mesin. You know that machine, even I forgot the name of the machine. It's like a long name. You go to any clinic or hospital, have you seen the nurse or doctor? They can strap it out. Lepas tu you put your arm in. Lepas tu dia akan tighten dekat sini. Lepas tu dia akan squeeze. You know right? Lepas tu slowly dia akan release. I forgot the name of the machine. Something meter. Okay? Itulah I'm talking about that one. Phygmomanometer. Thank you. Okay, nama dia adalah phygmomanometer. That meter, that machine I'm talking about. So dia letak, dia akan ambil pressure. So pressure kita bagi sistolik adalah di antara 90 hingga 120. Itu dah kira normal. Bagi distolik adalah di antara 60 hingga 80 milimeter mercury. Remember, maka kita akan tulis macam mana tau? We will write down 120/80. So daripada 90, 60 sehingga 120, 80. Ini dah kira normal. Okay, this is the first thing they will do. When you go to clinic or go to hospital, you say you are sick, this is the first thing they will do. They will check your what? Heartbeat. Gunakan stethoscope. Dia akan check your heartbeat. Okay, semuanya fine. Lepas tu dia akan guna phygmomanometer to check your pressure. Ingat, 120/80. So, kamu di dalam lingkungan itu. Okay, bagus. Jangan terlalu kurang. Terlalu kurang means kurang daripada 90 dan kurang daripada 60. Bermaksud you akan mengalami tekanan darah yang rendah. Yes, Arun Kumar. There is a difference according to the age. Okay? There is a difference according to the age. Bukan saja age. Dia different based on your occupation and activity. Bagi orang yang sangat-sangat cerdas dengan physical activity, like you play badminton, you usually run for jogging, you play futsal, football, lepas tu you are weightlifter, you do terlalu banyak cardio, bagi kamu, tekanan darah kamu tu adalah normal. Tahu kenapa? Sebab jantung kamu ni terlalu kuat.
Jantung kuat, jantung besar, so ditekan dengan banyak. So untuk kamu normal. Tapi orang biasa, ini jawapan dia. Kalau lebih high blood pressure, terlalu serius, doktor akan admit kamu. So dia akan lepas dia admit, dia akan ambil reading ni time to time. Ada tak you punya pulse turun bawah ataupun tiada? Okay. So depend. Kalau you ni sangat beraktif, sangat aktif, maybe 100, okay, maybe 95 pun ada. So no need to worry. Kenapa? Sebab jantung kamu tu kuat dan kamu ni cergas. Sebab kenapa? Sebab kamu ni aktif bersukan. Orang yang aktif bersukan ni, orang yang sangat-sangat aktif bersukan, dia mempunyai stamina yang tinggi. So dia takkan cepat letih. Then I can see there's a student, netball player, very good. Netball, when you playing netball, you are running here and there, okay, and then you shooting the ball. You running here and there, masa you lari tu, darah akan naik tinggi dengan cepat. Jantung kamu tu sihat. Jadi saya memang galakkanlah banyak bersukan, kena giat bersukan. Kenapa? Is what? Sekarang kamu takkan tahu. Nanti bila you dah more than 20, 30 or 40 years old, and then you akan menyesal. Kenapalah saya tak jaga kesihatan saya. Okay. So now you remember, now can understand, right? Apa tu systole, distole? Saya dah tulis kat depan ni dah. Semua saya dah tulis kat depan ni. You salin, you ingat dah cukup. That's it, straight to the point. So apa tu systole dan distole? Otot jantung mengecut dan mengendut untuk mengepam darah. Apabila jantung berdenyut, terdapat dua fasa. Fasa apa? Satu sistol, lagi satu distol. So sistol ni, ingat. Let me finish little bit only. Apabila kita masuk dekat bahagian sistol, maksud sistol adalah ventricle mengecut dan darah dipam keluar. Write down, I'm writing down for systolic. Okay, write down. I'm writing down for systolic. Maksud sistol adalah ventricle mengecut. Ventricle mengecut. Okay, this is your point number 1. What is your point number 2? Point number 2 adalah darah dipam keluar. Okay, darah dipam keluar. I write down over here. Denyutan. That means your heart is squeezing. That means you are forcing the blood to go out. Itu adalah sistole. What about distole? Maksud distole adalah, dengar maksud distole adalah ventricle kita, okay, ventricle dia mengendur. Atas mengecut, bawah mengendur. Bukan saja dia mengendur, okey, distolik kan? Bukan saja dia mengendur, tetapi darah masuk bahagian ventricle. Okey. I write down. Darah masuki, okey, ventricle. Ventricle tu dekat bahagian mana? Bahagian bawah jantung. Boleh faham student? So cikgu ulang lagi sekali. Tekanan darah yang dikenakan kepada dinding arteri. Tekanan darah ada dua. Satu sistolik, satu diastolik. Apa tu sistolik? Angka atas iaitu jantung berdenyut. Apa tu diastolik? Angka bawah iaitu jantung kita rehat antara denyutan. Berapa saya sudah bagi tahu dah? 120/80. 120 ini adalah sistolik. 80 adalah diastolik. Okey. Apa yang berlaku semasa sistolik? Ventricle kita mengecut, darah dipam keluar. Apa yang berlaku semasa diastolik? Ventricle kita mengendur, darah memasuki ventricle. Ada faham student? Guys, ada faham? Okey. Nak copy, nak ambil screenshot, quickly screenshot. Okay, ada student tanya lah, sebelum saya baca dia dah naik ke atas dah. Okay, so time also is already 9 o'clock.
So next week I shall continue. Saya akan sambung daripada mana saya berhenti dekat hari ini. So sekian kelas. Thank you so much. Have a nice day. Study hard, okay? And take care of yourself, guys. Okay? Take care. Goodbye and good night.